السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, malam ni dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ni seperti mana yang telah dimaklumkan, setiap hari Selasa malam Rabu kuliah saya di Masjid Nurul Muttaqin ni akan menggunakan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah, yang merupakan sebuah kitab yang mengandungi dalam kitab ni hadis-hadis yang bersangkut paut dengan bab-bab ibadat ataupun bab-bab fiqh. Jadi dia menggabungkan dua ilmu, iaitu ilmu hadis dan juga ilmu fiqh sekaligus. Jadi malam ni sebagai mukaddimah, kita berkenalan secara ringkas dengan siapa penulis kitab ni. Penulis kitab ni iaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh yang masyhur yang terakhir beliau berada di Mesir dan beliau meninggal ataupun wafat di Mesir pada tahun 852 Hijrah. Seorang ulama yang banyak hasil karyanya, tulisannya, dan antara karya dia yang terkenal ialah syarah kepada kitab Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari. Antara syarah yang paling terkenal dalam kitab Sahih Bukhari ni, walaupun di sana ramai ulama yang menulis kitab Sahih Bukhari dan ada yang menggunakan nama yang sama macam nama yang Ibnu Hajar berikan, iaitu Fathul Bari. Tapi Fathul Bari yang dia tulis lebih terkenal berbanding Fathul Bari yang ditulis oleh orang lain, dan banyak lagi lah syarah-syarah daripada ulama lain. Cuma nak beritahunya di sini, antara karyanya, kalau biasa orang sebut nama Ibnu Hajar, orang akan nampak Fathul Bari. Itu memang kita kira istilah kita ni karya agung dia, karya yang melonjakkan nama dia. Dan itu antara, orang kata apa, dia punya sumbangan yang besar. Dia tulis Fathul Bari itu selama 40 tahun daripada hidupnya. Maknanya lebih daripada hampir separuh umurnya dihabiskan untuk tulis kitab Fathul Bari itu sendiri. Dan kita boleh tengoklah hasilnya, ramai ulama yang meneliti balik kitabnya. Cetakan yang paling sikit pun 17 jilid, cetakan yang terbaru sampai 25 jilid. Maknanya kalau kita letak atas meja ni, penuh meja ni dengan buku Fathul Bari. Nak beritahu pada kita, dia seorang ulama yang terkenal dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fiqh. Dan selain daripada tu, antara kitab dia yang terkenal, terutamanya di belah Nusantara dan juga digunakan sebagai silibus pengajian hatta di universiti sekalipun, ialah Bulughul Maram. Antara kitab yang terkenal selain pada Fathul Bari tulisan beliau. Bulughul Maram ni ada 16 bab di dalamnya.
Semuanya bab-bab berkaitan dengan fiqh. Bermula dengan babul miyah ataupun bab berkaitan dengan pembahagian air, sampailah kepada bab yang terakhir iaitu babul jami' ataupun sebahagian cetakan ditulis babul jawami' iaitu bab berkaitan dengan adab, zuhud dan wara'. Okay. Yang mana kitab Bulughul Maram ni 16 bab mengandungi 500 hadis lebih kurang. 400 lebih hadis, bahagian cetakan 400 lebih, tak sampai 500, tapi mudahnya kita genapkan 500 hadis lah. Okay. Dan kecaknaan para ulama terhadap kitab ni sangat tinggi. Ramai juga ulama yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram ni. Antara yang terkenal ialah Subulus Salam oleh Al-Amir As-San'ani, seorang ulama yang hidup pada kurun 1000 Hijrah daripada Sana'a, Yaman. Tempat kita ni terkenal dengan Subulus Salam. Subulus Salam tu syarah. Okay. Dan ada seorang lagi tokoh yang yang tulis syarah Bulughul Maram dalam bahasa Melayu, ulama Nusantara kita, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Marbawi dia ada tulis syarah kepada Bulughul Maram. Dan kitab syarah Bulughul Maram tu walaupun ditulis dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi bahasa Melayu, menariknya kitab tu ada dijual di negara-negara Arab. Saya pernah jumpa naskah kitab tu, kitab syarah Bulughul Maram dengan Baharul Mazi yang ditulis oleh beliau, ada dijual di Jordan pun ada, di Mesir pun ada. Maknanya karya tu agak popular jugalah walaupun dalam tulisan ataupun dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi tu sedikit sebanyak tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar ni sekadar tambahanlah cerita. Sebelum dia ni jadi ulama yang fokus terhadap ilmu, zaman muda-muda dia, zaman ketika mana umur dia 20-an, dia dapat peluang pergi ke Masjidil Haram dan dapat peluang pada zaman muda tu minum air Zam-Zam. Bila mana dia minum air Zam-Zam tu, dia berniat, sebab dia pernah dengar hadis Nabi sebut ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu mengikut kepada niat orang yang meminumnya. Maknanya kalau niat dia baik, Allah Ta'ala akan mudahkan niat dia. Okay. Jadi pada waktu tu dia berniat supaya dia ni jadi ulama yang banyak tulis karya, sama hebat dengan Imam Az-Zahabi, idola dia. Az-Zahabi tu idola kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni sangat-sangat mengagumi Imam Az-Zahabi. Tapi kalau kita banding Imam Az-Zahabi dengan Ibnu Hajar, ternyata karya Ibnu Hajar lagi banyak pada Imam Az-Zahabi, lagi banyak. Walaupun Imam Az-Zahabi tu idola dia. Maknanya Allah Ta'ala muliakan Imam Ibnu Hajar ni dengan kehidupannya dipenuhi dengan kesibukan terhadap ilmu dan menghasilkan karya yang cukup banyak, sehingga ada sebahagian ulama yang menulis kitab Al-Mu'allafat Ibnu Hajar. Nama kitab tu hasil tulisan Ibnu Hajar. Tebalnya lebih kurang 200 ataupun 300 muka surat. Kitab tu hanya tulis kitab apa yang Ibnu Hajar pernah tulis sahaja. Bukan tulis syarah kitab ke apa semua dah. Cuma tulis tentang apa sumbangan Ibnu Hajar kepada bidang ilmu, kepada umat Islam secara umumnya. Okay. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita boleh tengok daripada pengenalan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah di Mesir. Okay. Kita masuk pada perbahasan kitab kita ni. Kitab Bulughul Maram ni, tajuk dia Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulugh al-Maram, maksudnya tingginya ataupun tercapainya cita-cita. Itu seni ataupun kepandaian para ulama bila mana dia letakkan nama kitab. Nama kitab tu macam satu ayat syair yang menarik. Permulaan dia dan perakhiran dia sama bunyi. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram, ujung dia huruf mim, min Adillatil Ahkam, ujung pun huruf mim juga. Itu nak beritahu kepada kita idea yang Allah Ta'ala beri, futuhat, pembukaan yang Allah Ta'ala beri kepada para ulama untuk meletakkan judul kitab dia orang. Okay. Bulughul Maram ni, Ibnu Hajar dia tulis untuk siapa? Untuk kegunaan masyarakat awam ataupun orang awam.
Dia bukanlah sebuah kitab yang terlalu tinggi bahasa dia, dan tujuan kitab tu ditulis ialah untuk dikaji oleh orang-orang yang hebat ataupun kalangan penuntut ilmu ataupun alim ulama macam Fathul Bari. Tapi kitab ni ialah tujuan dia untuk menjadi panduan bagi orang-orang ataupun masyarakat awam untuk mengetahui dalil-dalil, asas-asas penting, iaitu dalil-dalil penting setiap ibadat yang kita lakukan. Kita berwuduk, apa dalilnya? Paling kurang. Bahkan kalau kita tengok di setengah-setengah universiti ataupun di setengah-setengah pusat pengajian, kitab Bulughul Maram ni menjadi silibus untuk dihafal dan diadakan ujian secara syafawi ataupun secara lisan untuk menguji hafazan. Maknanya kitab ni popular, sangat popular. Okay. Jadi kita terus kepada bab yang pertama, Kitabut Taharah. Kita tak mau bercakap panjang sangat. Okay. Kitabut Taharah, bab yang pertama, Babul Miyah, iaitu bab berkaitan dengan pembahagian air. Babul Miyah ni ada 13 hadis di dalamnya. Babul Miyah ada 13 hadis. Okay. Hadis yang pertama. Okay. Sebelum pada itu saya nak beritahu di sini, cara saya membaca kitab ni ialah kita syarah umum. Kita bukan syarah detail. Sebab tu saya prefer guna matan, dan alhamdulillah terjemahan dalam bahasa Melayu Malaysia dah ada. Ini terbitan karya Bestari ni yang tulen bahasa Melayu Malaysia. Sebab buku ataupun kitab Bulughul Maram ni dia banyak terjemahan daripada Indonesia. Indonesia ni gitulah. Terjemahan dia tu kadang-kadang menyalahi konteks penulis. Penulis nak sebut benda lain tapi dia terjemah benda lain. Itu biasa. Sebab apa? Sebab di Indonesia ni dia orang laju dalam bab penterjemahan kitab. Saya ingat pengalaman pergi ke pesta buku antarabangsa di Mesir. Tiap-tiap tahun di Mesir ni dia ada pesta buku antarabangsa, yang mana pada waktu tu ramai orang daripada mana-mana tempat, khususnya negara Arab tu, mari pergi beli buku. Okay. Pelajar-pelajar Indonesia, terutamanya pelajar Dirasat Al-Ulia. Dirasat Ulia ni pengajian master dan PhD. Dia orang bawa troli macam pergi pasar raya tu beli kitab. Terutamanya kitab yang baru diterbitkan, yang baru nak launch ataupun baru nak dilancarkan time pesta buku tu. Dia orang beli bertroli-troli, lalu dia orang bagi tugas dan dia orang terjemah. Dan itu kepantasan negara jiran kita dalam bab terjemah kitab ni. Sebab tu kalau kita tengok kitab Arab yang diterbitkan hari ni, 2 hari lepas tu Indonesia dah siap terjemah. Laju. Bila mana terlalu laju ni, silap konteks tu boleh jadi, tersilap terjemah boleh jadi. Itu benda biasa. Itu banyak kita boleh tengok. Tapi usaha dia agak bagus lah. Kalau kita tengok di Malaysia kita ni, kitab-kitab Arab yang basic pun kadang-kadang susah nak cari terjemahannya dalam bahasa Melayu Malaysia. Tapi Indonesia, hatta kitab Fathul Bari yang besar tu pun sudah selesai penterjemahan dia. Tapi walau macam mana pun tetap ada silapnya. Sebab karya ni ataupun usaha tu datang daripada orang biasa, dan kadang-kadang dia orang tu push, ditekan untuk buat kerja laju, jadi banyak silap. Cuma untuk Bulughul Maram ni, kepada ahli jemaah yang nak carilah, saya sarankan karya Bestari yang paling terbaik, yang Malaysia punya. Ini betul yang Malaysia punya, jadi dia punya bahasa exactly Malaysia dan dia tidak ada tambahan bahasa Indonesia yang pelik-pelik tu, tak ada. Okey. Hadis yang pertama. Jadi syarah kita syarah umum je, okey. Hadis yang pertama daripada Babul Miyah ataupun bab berkenaan dengan air ni, kita baca hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibn Abi Shaybah wal lafdhu lahu wa ibn Khuzaimah wa at-Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Maksud hadis tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lautan, yakni tentang air laut. Lautan itu, kata Nabi, airnya suci dan halal pula bangkainya. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 4. Ibnu Abi Shaybah, lafaz ini menurut riwayatnya Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh Malik, Syafi'i dan Ahmad.
Sebenarnya untuk kita baca kitab Bulughul Maram ni, kita kena baca mukaddimah penulis kitab. Mukaddimah penulis kitab ni penting. Bukan kitab Bulughul Maram je. Kitab apa-apa pun kita nak baca, mesti kena baca mukaddimah dulu. Sebab apa? Dalam mukaddimah tu, penulis nak beritahu cara dia tulis buku, cara dia susun buku. Atau mungkin dalam mukaddimah tu dia nak beritahu beberapa rumusan-rumusan singkatan yang dia guna. Sebab dia tak mahu sebut berulang kali. Jadi dia guna bahasa singkatan. Bila mana disebut pada mukaddimah, kita baca isi lepas pada tu, kita akan tahu apa yang dimaksudkan oleh penulis. Contoh hadis pertama ni kalau kita tengok, kita dengar terjemahan dan maksud tadi tu, kata Ibnu Hajar, hadis tadi diriwayatkan oleh imam yang 4. Dia tak terang di sini siapa imam yang 4. Jadi kita kena rujuk di mana? Kena rujuk pada mukaddimah. Mukaddimah dia pendek, satu muka surat je. Okay. Saya baca sikit mukaddimah dia. Sungguh aku juga menyertakan komentar para ulama periwayat hadis pada setiap akhir hadis dengan tujuan agar umat mendapat manfaat daripadanya. Adapun yang dimaksudkan dengan imam yang 7. Okey, sini dia kata kalau dia sebut satu-satu hadis tu diriwayatkan oleh imam yang 7, siapa imam yang 7 tu? Pertama kata dia Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ini 7 ulama yang tulis kitab-kitab hadis, dan semua hadis dalam kitab Bulughul Maram ni diambil daripada 7 kitab hadis yang besar ni. Dia tak akan keluar dah daripada kitab lain. Okay. Itu kata Ibnu Hajar. Kalau aku sebut hadis ni riwayat imam yang 7, maknanya 7 orang tu dia sebut dalam kitab hadis dia orang. Okay. Kata Ibnu Hajar lagi, imam yang 6. Kalau aku sebut imam yang 6, maknanya satu hadis tu dia sebut hadis ni diriwayatkan daripada imam yang 6. Siapakah imam yang 6 itu? Iaitu daripada 7 orang tadi kecuali Imam Ahmad, kata dia. Daripada 7 orang tadi kecuali Imam Ahmad. Okay. Kemudian kata Ibnu Hajar, imam yang 5. Adapun sekiranya aku sebut satu hadis tu diriwayatkan daripada imam yang 5, maksudnya ketujuh orang tadi kecuali Bukhari dan Muslim. Itu rumusan dia. Ini kita kena tengok dalam mukaddimah. Tetapi kadang aku katakan imam yang 4 ditambah Ahmad. Kalau aku sebut imam yang 4 ditambah Imam Ahmad, maknanya 4 orang. 4 orang tu siapa? 4 orang tu kecuali Imam Bukhari, Muslim. Dan baki dia tu, maknanya hadis pertama kita baca tadi, dia sebut riwayat imam yang 4. Siapa 4 orang tu? 4 orang tu ialah Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ataupun kalau orang belajar hadis dia panggil Ashabus Sunan. Ni orang-orang ulama yang tulis kitab hadis, nama dia Sunan. Jadi ini benda kalau kita beli buku nanti kena bertengok dalam mukaddimah ni. Okay. Kata Ibnu Hajar, sekiranya aku sebut imam yang 3, kalau aku sebut hadis ni riwayat daripada 3 orang, okay, maknanya 3 orang tu ialah imam yang 3 di awal dan 1 yang di akhir. Imam yang 3 di awal dan 1 yang terakhir. Jadi itu dia punya kaedah dia. Boleh tengok dalam mukaddimah. Saya tak mahu cerita panjang sebab cerita pun kita tak nampak sangat. Cuma nak beritahunya, setiap kali baca hadis, kalau dia sebut hadis riwayat imam yang 4, okey, kena tengok mukaddimah. Imam 4 tu siapa maksudnya? Okey. Jadi itu point dia. Tak penting sangat pun, cuma nak beritahu pada kita, kalau kita macam lost, imam 4 ni siapa? Imam yang 5 ni siapa? Okey. Maknanya kita kena rujuk mukaddimahnya. Okey. Hadis tadi, kita balik pada hadis tadi. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis cukup banyak. Dalam martabat sahabat Nabi yang riwayat hadis ni, Abu Hurairah martabat paling tinggi. Dia digelar sebagai muksirin fil hadis. Muksirin fil hadis maksudnya yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa dia riwayat hadis? 5,300 lebih hadis yang dia riwayat. Mengalahkan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dia paling top. Walaupun dia ni sempat hidup dengan Nabi selepas masuk Islam hanya 4 tahun. Dia masuk Islam selama 4 tahun, Nabi pun wafat. Selama 4 tahun itulah dia struggle, dia bersungguh-sungguh sehingga boleh dia ingat 5,000 lebih hadis.
Dan kita kena tahu Abu Hurairah ni dia ummi, tak pandai menulis, tak pandai baca. Dia ummi. Dalam keadaan tak pandai menulis, tak pandai baca tu, dia mampu menggunakan kekuatan memori dia untuk dia hafal hadis yang banyak. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat, setiap tabi'in yang mari jumpa dia, tabi'in ni maknanya orang yang sempat dengan sahabat, tak sempat dengan Nabi. Lahir-lahir tu Nabi dah wafat, tapi sahabat tu hidup lagi. Setiap tabi'in yang jumpa dia akan suruh pergi belajar dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Jangan duk tanya hadis dengan dia lah banyak-banyak. Sebab apa dia kata? Sebab Abdullah bin Amr bin Al-As tu dia pandai menulis, pandai baca. Setiap hadis yang dia dengar, dia tulis. Adapun aku ni, hadis yang aku dengar, aku tak tulis. Tapi para ulama setuju mengatakan bahawasanya hadis riwayat Abu Hurairah ni hadis yang kebanyakannya hadis yang mahfuz, terjaga lafaznya dan tidak ada percampuran ataupun tidak ada pertukaran. Maknanya bila mana Abu Hurairah ni dia riwayat hadis, mula-mula first dia riwayat hadis sampai ke dia wafat, dia tak tertukar satu lafaz pun hadis tu. Maknanya dia punya ingatan baik. Sebab ada setengah para ulama ataupun setengah ulama-ulama hadis ni, bila mana dia muda dia okey, tapi bila mana dia dah tua, dia tak berapa jelas sangat ingatan dia, dia tertukar. Itu biasa. Adapun sebahagian ulama lain yang bergantung kepada tulisan, para ulama hadis kata kalaulah catatan dia tu kekal sampai ke akhir hayat boleh terima. Tapi kalau catatan hadis dia tu hilang, maka riwayat hadis dia diperincikan, bukanlah tak terima langsung, maknanya diperincikan. Yang ni bab-bab yang agak kritikal dalam ilmu hadis. Cuma nak beritahu Abu Hurairah ni seorang yang sangat, orang kata apa, sangat banyak hafalan hadis dia. Tapi dia seorang yang merendah diri. Sebab tu kalau kita tengok ada satu riwayat, ada satu kisah ni disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Abu Hurairah ni dia ramai pengikut. Setiap kali dia kuliah, setiap kali dia mengajar, anak murid dia yang tetap tidak akan berganjak, bilangannya 800 orang. Mana-mana saja dia mengajar di Madinah, 800 orang tu angka tetap. Kalau ramai orang luar. Ini anak murid dia. Sebab tu dalam ilmu hadis, siapakah sahabat Nabi yang paling ramai anak murid? Yang paling ramai anak murid ialah Abu Hurairah. 600 ke 800 orang. Famous, orang yang famous. Dia zaman Nabi hidup, dia bukanlah orang kaya sangat. Tapi lepas daripada Nabi wafat, dia tu jadi orang yang berada. Dengan sebab ilmu yang dia ada, Allah Ta'ala angkat darjat dia jadi orang yang cukup. Dan orang yang kita nampak macam mewah lah sikit, tapi bukan mewah pada benda-benda yang melalaikan, tapi mewah pada pembukaan ataupun pada usaha yang dia lakukan. Abu Hurairah satu hari dia didatangi oleh Abdullah ibn Abbas dan anak murid dia. Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi juga. Dia ada pengaruh dia ada kumpulan dia sendiri, maknanya dia ada anak murid dan pengikut dia. Abu Hurairah ada anak murid dan pengikut dia. Dan setiap anak murid ni dia ada sifat, kita nak kata taksub macam melampau sangat. Dia ada sifat macam dia nampak yang paling best guru dia ialah yang dia ikut tu lah. Kalau tanya Ikrimah ni tabi'in yang belajar dengan Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas, dia akan kata guru dia yang terbaik di kalangan sahabat ialah Abdullah bin Abbas. Dia belajar banyak dengan Abdullah bin Abbas. Jadi satu hari Abdullah bin Abbas ni dia pergi ke majlis Abu Hurairah. Dia bawa Ikrimah join sekali. Anak murid dia, murid kanan dia. Masuk dalam majlis Abu Hurairah, tapi waktu tu Abu Hurairah tak mengajar. Abu Hurairah jadi imam solat. Sebahagian riwayat kata itu solat maghrib. Abu Hurairah ni bila mana dia solat, dia menjaharkan takbiratul ihram dan juga takbir intiqal. Macam yang kita duduk semayang sekarang ni. Takbiratul ihram pun kuat suara kalau jadi imam. Takbir intiqal daripada qiyam nak pergi ke rukuk pun kuat suara. Macam yang kita buat hari ni lah. Cuma mazhab Abdullah bin Abbas, cara Abdullah bin Abbas dia solat lain. Dia solat takbiratul ihram sahaja yang kuat. Takbir intiqalat ni perlahan. Itu mazhab dia. Itu hadis yang dia ambil daripada Nabi. Dia duk amal yang tu. Jadi anak murid Abdullah bin Abbas ni kalau dia solat, dia jadi imam, dia hanya kuat
pada takbiratul ihram. Dia tak kuat pada takbir intiqalat tu. Okay. Jadi anak murid first time mari solat dan tak kenal pun Abu Hurairah tu seorang guru besar. Cuma Tok Guru dia kata kita nak pergi ke satu majlis. Jadi pada waktu tu yang jadi imam ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah jadi imam, dia jaharkan takbir dia sampai habis salat. Selesai salat, Ikrimah ni murid kanan kepada Abdullah bin Abbas. Dia tak pernah salat dengan cara macam tu. Biasa kalau dia salat dengan Abdullah bin Abbas ni, takbiratul ihram je kuat. Takbir intiqalat tak pernah. Pelik lah. Pada waktu tu dia tu macam pelik, tak pernah salat dengan cara macam tu. Sebab dia duduk di Mekah, Abu Hurairah duduk di Madinah. Okay. Bila mana selesai Abu Hurairah ni beri salam, dia duduk belakang, duduk dalam saf. Dia kata kepada Abu Hurairah, ahmak. Ahmak ni maksud dia apa? Tu imam bodoh maksud dia. Dia kata, apa benda suara kuat Dia kata, kita solat, kita belajar hadis Nabi tak pernah kuatkan suara kecuali takbiratul ihram. Tok Guru dia ada waktu tu, Abdullah bin Abbas ada. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas kata, sunnat Abil Qasim. Apa yang imam tadi tu buat, sunnah Nabi juga. Sama. Yang aku duk buat tu sunnah Nabi, yang dia duk buat tu sunnah Nabi. Cuma saya nak sebutnya, orang walaupun dia belajar dengan Tok Guru hebat, Tok Guru dia sahabat tu. Cuma kalau dia tak biasa tengok, dia akan terkejut juga. Sehingga dia keluar perkataan ahmak. Ahmak ni bukan bodoh, orang Terengganu panggil bodoh lah. Okey. Mana bukan level rendah punya bodoh. Ahmak ni bengong istilah dia. Maksud dia. Tuan-tuan boleh bayang kata-kata ahmak tu Abu Hurairah jadi imam tu dengar. Dia paling, sudah solat dia paling. Lalu Abdullah bin Abbas pun perkenalkan, ni anak murid aku. Yang kata ahmak bengong tadi tu anak murid aku. Abu Hurairah pun kata, kalau kamu nak belajar hadis, kamu pergi belajar dengan Abdullah bin Amru bin Al-As. Jangan belajar dengan aku. Kita boleh tengok kerendahan akhlak. Simple akhlak. Tuan-tuan boleh bayang kalau siapa-siapalah yang jadi imam. Kalau saya sendiri jadi imam, sudah bagi salam, orang kata tu imam bengong. Adakah kita kata belajar dengan orang lain? Habis kurang pun kita tabur sekali atas muka dia. Okay. Cuma nak beritahu perkataan dia tu berat. Tambah pula dia kata pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang Nabi puji, bukan sahabat Nabi yang kecil punya sahabat. Abu Hurairah ni dia pernah sebut pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni duk belajar hadis banyak, sampai tak makan belajar hadis. Berilah pada aku satu doa ataupun satu apa-apa saja amalan yang boleh jamin ilmu hadis aku ni tak hilang sampai aku mati. Apa dalam hadis tu sebut? Dalam hadis tu sebut Nabi SAW ambil selendang Nabi peluk, Nabi macam bungkus Abu Hurairah tu dengan selendang Nabi. Nabi kata, selama mana kamu diseliputi ataupun diselimuti dengan selendang ni, ilmu kamu tak akan hilang. Sebab itulah para ulama kata keberkatan ilmu Abu Hurairah tu daripada perbuatan Nabi tu. Perbuatan Nabi tu. Dia kekal walaupun dia tak pandai menulis, tak pandai baca, tapi ilmu dia tu tidak hilang. Cuma nak beritahu akhlak dia cukup tinggi. Dia kata kalau nak belajar hadis, pergi belajar dengan Abdullah bin Amru bin Al-As. Sebab dia pandai tulis, pandai baca. Setiap hadis yang dia hafal, dia tulis dan dia baca. Apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa tu tadi? Pertama, manusia kalau dia tak biasa tengok benda yang pelik, kemungkinan untuk dia kata pada perbuatan tu sangat tinggi. Ikrimah tu anak murid sahabat, bukan anak murid tok guru biasa. Anak murid sahabat. Dengan sebab tak biasa tengok, dia tersebut perkataan tu. Okay. Jadi sebab tu kalau kita tengok manusia ni, dia kena belajar banyak dan dia kena tengok banyak perkara supaya dia dapat melihat bahawasanya dia bukan dia seorang saja yang mengamalkan Islam dengan cara betul. Hakikatnya banyak lagi wajah-wajah pengamalan Islam yang diiktiraf. Sebab tu kalau kita baca Bulughul Maram ni, kita akan tengok kadang-kadang hadis tu bertembung. Dalam hadis ni Nabi buat macam ni, tiba-tiba datang hadis lepas tu Nabi buat macam lain sikit. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk membuka minda dan juga sempadan yang ada dalam diri kita, yang mungkin kita beramal dengan satu pendapat. Hari ni kita akan tengok rupa-rupanya apa yang orang lain buat itu masih dalam ruang lingkup yang betul ataupun diiktiraf. Okay. Balik pada hadis tadi, Abu Hurairah dia kata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah berkata tentang status air laut. Maknanya ada sahabat dengan Nabi pergi ke laut, sebab Madinah ni memang duduk dekat dengan pesisiran pantai pun. Dia ada laluan yang dekat dengan pesisiran pantai. Okey. Bila mana Nabi duduk di laut tu, bila mana Nabi ditanya tentang status air laut, Nabi kata huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu sifatnya suci. At-tahur. At-tahur tu maksud dia suci. Suci dan boleh menyucikan. Wal hillu maitatuhu. Dan halal segala bangkai yang ada di dalam laut tu. Apa-apa saja jenis ikan yang kita gamak nak makan, kita boleh makan. Dan ikan ataupun haiwan-haiwan laut ni dia adalah perbahasan sebahagian, antaranya pendapat mazhab Abu Hanifah yang berpandangan sebahagian makanan laut ni makruh ataupun haram dimakan. Sebab tu kalau tengok sebahagian orang yang mengikut mazhab Hanafi, dia orang tak berapa nak makan makanan laut ni. Itu pandangan ataupun pegangan mazhab dia orang. Cuma nak beritahu kepada kita, hadis yang jadi dalil, semua apa benda makanan laut tu boleh dimakan. Haiwan dalam laut tu boleh dimakan. Sebab ada hadis ketika satu peperangan, Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan tentera ni terputus bekalan makanan. Dia orang lalu di tepi pesisiran pantai, tengok ada bangkai ikan paus, dia orang makan. Bangkai ikan paus tu dia orang makan. Jadi itu sebahagian petunjuk, maknanya para sahabat berpegang dengan hadis tu. Okay. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', akhrajahu ats-tsalatsah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hakikat air itu suci lagi menyucikan, tiada sesuatu pun yang menajiskannya. Tiada sesuatu pun yang menajiskannya. Okay. Kalau kita beli buku yang karya Bestari ni, dia ada nota kaki yang menerangkan sikit tentang hadis tu. Okay. Jadi hadis yang kedua ni dia ada letak satu nota kaki lah. Kita baca sikit sini. Hadis ini menunjukkan bahawa pada asalnya air itu suci lagi menyucikan, kecuali apabila terdapat najis yang melekat padanya, lalu meninggalkan kesan dan berubah pada air itu dari segi bau, rasa atau warnanya, maka hal inilah yang menajiskan menurut kesepakatan para ulama. Okay. Hadis ni jadi dalil pada kita, apa-apa saja air yang kita jumpa, kuantiti air itu kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i lah, mesti lebih pada 2 kolah. Satu kolah 300 liter, maknanya 600 liter dan ke atas. Mana-mana air yang kita jumpa, air takungan ke, yang banyak, tak nampak apa-apa najis, bau air pun okey, rasa air pun biasa. Air itu hukumnya tahur, air itu hukumnya bersih. Sehinggalah ada petanda menunjukkan air itu sudah najis, iaitu berubah pada 3 benda ataupun 3 keadaan, iaitu berubah rasanya, berubah baunya ataupun berubah warnanya. Bila mana berhimpun 3 benda ni pada air tu, bau dia pun lain macam, rasa dia pun lain macam, warna dia pun dah tak jernih, maka wajar untuk kita meragui air tu tak suci. Tapi kalau kita jumpa mana-mana air yang saya sebut tadi, pendapat Imam Syafi'i yang lebih pada 2 kolah. Sebab ada pendapat yang kurang pada 2 kolah pun air itu masih suci. Contoh kita jumpa lopak air jernih, suci ataupun tidak air tu, jumpa tengah hutan ke tengah jalan ke, guna nak basuh tangan ke, suci tak? Kalau tidak ada apa-apa petanda yang menampakkan dia tidak suci, dia tu bersih, maka kita kata air itu bersih. Air itu bersih. Melainkan kita nampak ada najisnya, ataupun ada di tepi-tepi lopak air tu najis-najis binatang apa semua, maka wajarlah untuk kita meragui benda tu. Cuma nak beritahu pada kita, setiap air yang kita jumpa, kalau tidak ada apa-apa benda yang merosakkan kebersihan air itu, maka hukum asal air itu ialah bersih dan boleh digunakan untuk menyucikan. Hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa atau warnanya. Jadi hadis ni dia tunjuk pada kita asal air itu suci. Setiap air itu suci kecuali berubah tiga tu, bau, rasa dan warna. Hadis ni dah jadi dalil setiap air itu suci sehingga tiga elemen tu berubah. Tiga perkara tu berubah. Okay. Saya nak tambah sikit berkenaan dengan perawi hadis ni. Abu Umamah Al-Bahili ni kalau kita tengok, seorang sahabat Nabi, cara dia masuk Islam tu agak menarik sikit berbanding sahabat-sahabat Nabi yang lain. Okay. Abu Umamah Al-Bahili ni kalau kita tengok ujung nama dia Al-Bahili, dia daripada kabilah Bahilah yang duduk di pinggir kota Mekah pada zaman tu. Kabilah Al-Bahilah ni dia orang tidak begitu mesra dengan Quraisy. Tak begitu mesra dengan Quraisy. Maknanya orang-orang Mekah yang duduk di kota Mekah tu, dia orang tak berapa suka dengan Al-Bahilah ni, kabilah Bahilah. Sebab apa? Sebab Al-Bahilah ni dia orang sembah berhala. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah yang ada di sekeliling Kaabah tu dia orang sembah. Okay. Tapi dia orang ni ada satu tabiat yang menggelikan kabilah-kabilah lain untuk dekat dengan dia orang. Apa tabiat dia orang ni? Tabiat dia orang ni, dia orang suka makan binatang secara mentah-mentah dan dia orang minum darah. Minum darah. Itu kabilah Bahilah. Dan dia orang ada upacara. Dia orang ni sembah berhala. Dia orang pun sembah juga matahari. Matahari pun dia orang sembah. Okay. Jadi kisah Abu Umamah Al-Bahili ataupun nama betul dia, sebelum orang panggil dia Abu Umamah, nama betul dia adalah Suda bin Ajlan, nama betul dia. Okay. Dia ni seorang pemuda yang rajin mengikuti ritual kaum dia. Kaum dia ni pagi-pagi matahari terbit sembah matahari, lepas selesai sembah matahari, baca mantra sembah matahari, dia orang akan sembelih satu ekor kambing. Daging kambing tu makan mentah-mentah macam tu, darah tu bagi minum, letak dalam mangkuk bagi minum semua sekali. Dia macam cannibal sikit, nampak? Macam style cannibal sikit. Okay. Cuma hari tu, hari yang dia tu nak jadi kenal Nabi Muhammad, pemimpin kaum dia, kita guna istilah tok batin lah kot, macam tok batin lah, sebab dia orang ni macam orang pagan lah, orang-orang pendalam. Biasanya lepas pada dia baca mantra sembah matahari apa semua, lepas tu dia sembelih kambing, selesai lah. Okay. Hari tu lepas baca mantra, dia ada tambah sikit dalam mantra tu kata-kata ataupun ucapan. Dia kata telah zahirlah di Mekah seorang pemuda yang telah mencela berhala-berhala, dan pemuda tu bernama Muhammad. Muhammad ni seorang yang gila. Muhammad ni seorang tukang sihir. Tok batin tu duk sebut. Dia ni budak muda, dia macam pelik. Muhammad mana? Siapa dia Muhammad ni? Sebelum ni, hari-hari sebelum ni, ucapan ni tidak diselit dalam ritual harian. Tiba-tiba hari ni diselit. Timbul dalam hati dia, dia nak pergi berkenalan dengan Nabi Muhammad ni. Siapa yang tok batin duk sebut ni? Ketua kabilah dia duk sebut, yang duk kutuk pagi-pagi ni. Selesai duk minum darah tu, dia pun bungkus dia punya bekalan, buat perjalanan pergi ke Mekah. Sampai di Mekah dia tanya orang Mekah, walaupun peringkat awal orang tak berapa nak duk dekat dengan dia. Sebab dia ni orang macam kita sebut tadi lah, orang cannibal, dan dia cara dia pakai pun lain. Cara rambut dia, fashion rambut dia. Okay. Tapi dia tanya orang, boleh tunjukkan, daluni ala Muhammad, tunjukkan aku di mana Muhammad. Kebetulan Nabi duk ada menyampaikan dakwah di kawasan Masjidil Haram tu, Nabi duk ada. Dia dengar Nabi duk baca Quran, dia dengar Nabi duk baca hadis, dia dengar Nabi duk sebut, Nabi duk ajar. Apa yang dia dengar, dia kata tak ada problem apa pun yang Muhammad duk sebut ni. Okey je. Muhammad suruh buat baik pada mak ayah, Muhammad suruh buat baik sama manusia, Muhammad suruh buat baik sekian. Apa yang dia sebut, buat baik. Itu saja. Tak adalah dia sebut bunuhlah Quraisy, perangilah kabilah-kabilah yang dekat-dekat ni. Tidak ada satu perkataan negatif pun yang disebut.
Akhirnya dia pergi jumpa Nabi Muhammad face to face. Maknanya lepas selesai Nabi berdakwah. Dan kita kena tahu fasa tu, keadaan tu Nabi berdakwah ni, orang Mekah bukan sambut. Dia bukan macam tuan-tuan ni duduk dengar tak. Orang Mekah yang benci Nabi Muhammad pada waktu tu, kalau kita tengok sebahagian riwayat ni taklah diterima oleh semua ulama, tapi ada sebahagian ulama sirah dia letak riwayat ni nak tunjuk bagaimana Nabi dilayan ketika berdakwah. Nabi bila mana Nabi berdakwah ni, bila mana Nabi start diherdik ataupun ditekan oleh Quraisy, orang-orang Quraisy ni, sama ada orang atasan ataupun orang bawahan, setiap kali Nabi keluar dia orang akan buat kacau. Nabi start saja bercakap, dia orang keluarkan penari-penari duduk menyanyi, duduk melantunkan syair, bagi bising, bagi bacaan Quran Nabi tu tenggelam dengan bunyi muzik tu. Itu perbuatan Quraisy. Kalaulah hari tu dia orang letih dan menyanyi, dia orang keluarkan satu meja, atas meja tu ada kapas. Kapas tu bagi percuma untuk sumbat dalam telinga, saja bagi sakit hati. Kalau tak suka dengar apa yang Nabi sebut, duduk dalam rumah kunci pintu. Tapi perangai Quraisy pada waktu tu, yang duduk dalam rumah keluar rumah, tujuan dia nak ambil kapas, tak dalam telinga, bagi Nabi sakit hati. Tak suka Nabi duduk dalam rumah, okey, tapi tak suka Nabi siap bawa guni serekuk kepala. Perbuatan nak bagi sakit hati. Okay. Jadi Abu Umamah ni duk tengok apa hal dia orang ni sampai duk buat benda-benda macam tu. Tapi dia ni duk fokus dengar Nabi duk sebut. Dia kata tak ada masalah. Apa yang Muhammad sebut ni betul. Bahkan kuasa agama ataupun ajaran yang dibawa oleh lelaki ni lebih baik daripada pemimpin Quraisy yang duk urus Mekah, lebih baik daripada ajaran yang kabilah aku duk pegang. Dia yang muda. Saya nak sebut sini bagaimana ada sifat tasbih dalam jiwa Abu Umamah Al-Bahili. Tasbih ni maksudnya dengar satu propaganda, mesti pergi cek dulu propaganda tu betul ataupun tak. Tak mau dengar, percaya bulat-bulat, tapi mesti pergi cek. Kawan tu duk jahil lagi. Abu Umamah tu bukan orang intelektual, orang yang berpelajaran tinggi. Dia orang kampung yang rendah dia punya nilai kemanusiaan dia. Tapi dia ada satu nilai yang baik. Dengar orang kata korang, mesti pergi cek, mesti mau pergi dengar dulu. Okay. Dia pergi dengar Nabi sebut, dia kata tak ada problem. Tidak ada masalah pun apa yang Nabi Muhammad bawa. Akhirnya dia syahadah depan Nabi. Dia pergi tu pagi, dia sampai ke Mekah tu pagi. Dia syahadah depan Nabi, dia masuk Islam, dia bai'ah dengan Nabi. Dia pun beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, aku mau balik ke kabilah aku. Mau balik ke kampung aku. Maka Nabi kata, balik kamu ke kampung kamu dan dakwahlah orang-orang kampung kamu pula. Okay. Dia balik ke kampung dia cerita balik kepada Tok Batin tu. Tok Batin yang duk kutuk Nabi pagi tu. Okay. Dia cerita pada Tok Batin, dia kata, saya pergi sendiri ke Mekah dan tengok apa yang Muhammad duk buat. Tak ada problem apa-apa. Muhammad duk sebut ini, semua benda baik. Akhirnya dia berjaya mengislamkan hampir separuh kabilah dia. Tuan-tuan boleh tengok macam mana semangat tu ada. Dia berdakwah tu dalam keadaan yang dia bukanlah hafal hadis banyak dah ataupun ayat Quran dah banyak dah. Tak ada satu ayat Quran lagi yang dia sempat hafal daripada Nabi. Cuma dia hanya berjaya bawa maklumat yang jelas tentang agama Islam. Cuma sebahagian ulama kata antara sebab kabilah Bahilah ni dia cepat boleh masuk Islam sebab apa? Sebab dia orang ni orang yang kosong otak dia daripada propaganda. Tak pernah duk dengar benda-benda yang mengarut daripada orang lain, melainkan orang yang rosakkan orang kampung tu. Status orang-orang Bahilah ni macam orang asli di mana-mana tempat. Gitu. Dia orang tak pernah tahu tentang hal dunia luar. Islam tak pernah dengar tentang Islam pun. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Senangnya nak berdakwah pada orang yang betul-betul kosong dia punya minda dia. Sebab tu saya sendiri ada pengalaman masuk kawasan orang asli. Sebab saya duduk di Terengganu tu sempadan dengan Pahang. Di Pahang ni banyak kampungan orang asli. Okay. Kita masuk di sebahagian kampung orang asli. Kita Islamkan dia orang tu mudah, cepat. Sebab dia orang tak pernah dengar propaganda orientalis barat, tak pernah dengar tentang buruk Islam. Mudah sangat nak mengislamkan orang asli dengan syarat kita penuhkan pacuan 4 roda dengan beras, minyak, makanan mesti mau cukup. Dia orang masuk Islam. Itu je. Makanan tak cukup, murtad balik. Itu style dia. Okay. Makanan mesti mau cukup. 2 bulan tak hantar makanan, murtad balik. Okay. Itu biasa. Sebab nak beritahu jiwa kosong. Sebab tu kalau tengok benda tu berlumba. Saya ingat ketika mana pergi ke Temerloh.
nak masuk ke satu kawasan orang asli di Sungai Lembing dan dalam-dalam sana. Okay. NGO Islam sampai dengan van-van dan juga orang kata apa, pacuan 4 roda penuh lah makanan. Okay. Tiba-tiba datang satu lori 6 tan ataupun 5 tan, lori yang besar. Nak masuk ke kawasan orang asli tu kita kena naik bot lebih kurang 3 jam nak masuk ke sana. Okay. Dan bot yang ada bot perahu panjang dan ada satu lagi perahu macam orang kata apa, bot, motor bot yang laju lah. Okay. Jadi lori 5 tan tu dia telah tempah bot-bot yang kuasa tinggi tu, semua dia tempah. Yang NGO Islam ni sempat dengan perahu-perahu yang biasa tu lah, perahu yang pakai enjin biasa tu, tak laju sangat. Okay. Bila mana kita tengok, saya duk perasan dekat lori tu semua lambang cross, Kristian punya lambang. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia orang bawa makanan, kita rasa macam kita bawa banyak dah, dia orang bawa lagi banyak. Dan dia orang telah Islamkan, telah Kristiankan lebih pada 20 suku dalam tu. Kita sampai tu dia orang dah Kristian dah. Islam sampai tu dah Kristian. Cuma dia tengok makanan tu, Tok Batin tu boleh sebut. Tapi kalau nak bagi makanan tu, kita boleh tukar lagi agama. Ni nak beritahu pada kita, dia orang nak benda tu dulu. Boleh bagi makanan, kita tukar balik agama. Okay. Itu biasalah. Cuma saya nak sebutnya kosong, jiwa kosong. Okay. Dia beza dengan orang-orang yang kawasan bandar apa semua ni, bila mana nak terima satu benda baru, kita akan fikir banyak. Cuma Al-Bahilah tu situasi dia orang macam tu lah. Okay. Situasi dia orang macam tu. Okay. Hadis yang ketiga tadi ada lagi sambungan. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dan pada riwayat Al-Baihaqi, air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa atau warnanya dengan najis yang bercampur pada air. Jadi itu poin yang kita sebut tadilah. Hukum satu-satu air itu suci sekiranya dia lebih pada 2 qalah ataupun sebahagian pendapat kurang pada 2 qalah pun masih lagi suci, dengan syarat 3 elemen tu tak berubah, bau, rasa dan juga warna, maka air itu suci. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil khabath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air banyaknya telah mencapai 2 qalah, maka tidak mengandungi kotoran. Apa komen para ulama terhadap hadis ni? Kata para ulama sini, ketahuilah bahawa apabila air itu banyaknya mencapai 2 qalah, maka zat najis itu tertolak, sirna tanpa bekas dan tidak meninggalkan perubahan. Tetapi apabila kurang daripada 2 qalah, maka terkadang najis itu meninggalkan kesan. Maka najislah air itu kerana melekat air, ianya boleh berubah dengan najis atau tidak berubah. Okay. Hadis daripada Abdullah bin Umar ni, hadis keempat ni beritahu pada kita, sekiranya air yang ditakung itu ataupun air yang disimpan tu lebih pada 2 qalah. Kita dah sebut tadi 2 qalah ni 600 liter ke atas. Itu yang paling selamat lah. Ada sebahagian kata 500, tapi yang paling okey, pegang yang paling banyak lah 600 liter ke atas. Sekiranya terjatuh najis dalam tu, contoh apa, najis yang kecil lah, tai cicak jatuh dalam tu, adakah air itu menjadi najis keseluruhannya? Tidak. Sebab air itu terlalu banyak dan air itu berjaya menenggelamkan najis tu. Maknanya air itu tidak terkesan dengan najis yang kecil tu. Tapi kalau air itu kurang pada 2 qalah, jatuh dalam tu tai cicak, wajar pada kita untuk kita ragu terhadap kesucian air tu. Walaupun air tu tak berubah, tapi bau dia, warna dia tak berubah, tapi bau tu mungkin boleh mempengaruhi. Bau najis tu boleh mempengaruhi terhadap bau air tu. Tapi kalau air tu air yang banyak ataupun duduk pada tempat yang kata apa, yang mengalir, maka benda tu tidak akan beri apa-apa kesan. Tak akan beri apa-apa kesan. Okay. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum
fil ma'id daim wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Dan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi di air yang bertakung, yakni tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Okay. Hadis ni dia tunjuk pada kita haram atau sebahagian pendapat kata makruh bagi orang yang mandi junub pada air yang bertakung, air itu pula kurang pada 2 kolah. Maknanya kurang pada 600 liter. Pada sudut lain menunjukkan bahawa diperbolehkan untuk mandi di air yang bertakung bagi seseorang yang tidak junub, seperti mandi sekadar menghilangkan kotoran, atau mandi yang mustahab seperti seseorang tersedar dari pengsan lalu mandi, maka mandi seperti ini ialah mustahab. Okay. Mana-mana orang yang berhadas besar nak terjun dalam air yang bertakung, air itu pula kurang pada 600 liter, boleh ataupun tidak? Tidak boleh. Sebab apa? Takut kenajisan yang dia tak perasan pada badan dia bercampur dengan air yang dia masuk tu. Tapi kalau dia tu tidak berjunub, tak ada problem lah, tak ada masalah. Dia tak ada apa-apa pun. Maknanya tidak berada dalam keadaan junub ataupun hadas besar. Junub sini dia refer kepada haid ataupun nifas ataupun istihadah. Sebab ada sebahagian ulama berpandangan junub kalau jenis bersetubuh dia tidak termasuk dalam hadis ni. Sebab bersetubuh dia tidak ada something yang mengalir pada badan kita yang menyebabkan kita hanya hadas besar dari segi hukum. Tapi kalau kita hadas besar dengan sebab, khususnya dalam bab orang perempuan lah, haid nifas ni, darah dia tu kemungkinan boleh mengalir dan boleh memberi kesan pada air tu. Adapun kalau bersetubuh ni dia hanya kata apa, hadas besar dari segi hukumnya. Kita azan dulu lah kot. Azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi, lepas tu kita bagi kesimpulan 5 hadis malam ni, sebab hadis tadi ada sambungan sikit. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Dan pada riwayat Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing di air yang bertakung, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Okey. Jadi hadis kelima tadi larangan kepada mana-mana orang yang berhadas besar untuk mandi dalam air yang kurang pada 2 kolah. Larang dia masuk terjun dalam tu. Okey. Kemudian hadis tu dia sambung sikit, janganlah seseorang daripada kamu kencing, dia tak hadas besar, tapi dia masuk dalam air yang bertakung tu, air tu kurang pada 2 kolah, dia masuk, dia kencing dalam tu. Dia kencing dalam tu menyebabkan air tu semua sekali akan jadi najis. Itu dia punya poin dia. Okay. Cuma saya nak sebut hadis ni, sebahagian besar ulama, majoriti ulama mengatakan mana-mana orang yang tidak berhadas besar masuk dalam air yang bertakung kurang pada 2 kolah, masuk dalam tu dia kencing ke, dia buang air besar ke, maka air itu akan jadi najis keseluruhannya. Okay. Kalau dia orang yang berhadas besar, terutamanya haid, nifas dan juga istihadah, maka ketiga-tiga tu akan menyebabkan air itu akan jadi najis. Okay. Cuma saya nak sebut sini, mungkin tuan-tuan mungkin biasa dengar yang ni kot. Dalam mazhab fiqh ni dia ada satu mazhab, nama dia mazhab Az-Zahiri. Az-Zahiri ni maksudnya mazhab yang berpegang pada zahir hadis semata-mata. Pendapat kumpulan Az-Zahiri ni tidak semuanya ditolak oleh para ulama keseluruhannya, tapi kebanyakan pendapat dia agak pelik lah. Tak banyak yang boleh diamalkan. Dan kalau kita biasa dengar nama seorang tokoh, namanya Ibn Hazm Al-Andalusi, dia seorang yang bermazhab Az-Zahiri. Okay. Saya nak sebut sini, Az-Zahiri ni, Zahir ni, kumpulan Az-Zahiri ni, bila mana dia huraikan hadis ni, Nabi kata la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah sesekali seseorang di antara kamu kencing dalam air yang bertakung, yang tidak mengalir, kemudian dia masuk mandi di dalamnya. Maknanya Nabi larang. Okay. Kumpulan Az-Zahiri ni dia kata dalam hadis ni Nabi larang kencing ya. Tapi kalau buang air besar tak najis hadis tu. Sebab dia pegang kencing ya. Buang air besar okey. Maknanya kalau nampak dalam air tu ada tahi okey tak? Boleh ni. Kencing je sebab Nabi sebut kencing. Pendapat dia syaz. Syaz ni tak diterima. Okey. Itu pendapat-pendapat. Cuma saya nak sebut sini, kalau kita buka kitab lah, sama ada Nailul Autar, benda tu disebut. Disebut bukan makna kata benda tu ditolak. Benda tu diiktiraf sebagai pendapat. Cuma majoriti tak pegang pendapat tu. Mazhab yang 4 confirm lah tak pegang pendapat tu. Cuma nak sebut kepada kita, kita jangan terkejut lah kalau terjumpa pendapat Az-Zahiri ni. Dan kalau tengok di Malaysia kita ni pun banyak guna pendapat Az-Zahiri dalam bab perbankan sebenarnya. Produk-produk perbankan, sama ada bank Islam, bank rakyat apa semua. Tapi tak semua juga digunakan. Cuma nak beritahu mereka tak diiktiraf sebagai ulama juga. Cuma mereka punya pendapat tu janggal dan ganjil bagi kita bila mana kita mendengarnya. Okey. Jadi kesimpulan kuliah kita pada malam ni, kita dah selesai 5 hadis. Macam kita sebut tadilah, kita hanya huraikan ringkas saja. Secara umumnya 5 hadis yang dah kita baca tadi ni bercakap tentang status air. Kita tak belajar macam dalam kitab fiqh, air terbahagi pada 7 macam tu. Okay, yang tu mungkin kita dah biasa belajar. Sekarang ni kita nak just ambil dia punya, orang kata apa, kaedah saja. Air tu najis ke tidak, dia tak akan jadi najis kalau tak berubah 3 tu. Bau, warna dan rasa. Kalau berubah 3 tu, maka kita boleh rasa ataupun boleh kata air tu najis. Okay. Dan air ni dia akan jadi tinggi kedudukan dia, ataupun nampak dia punya kedudukan air tu kebal kepada kenajisan bila mana dia sudah melebihi 2 kolah. Masuklah najis apa pun dalam tu, najis-najis yang kecil lah, bukan najis yang bersifat cair, cecair ataupun yang boleh mengalir. Najis-najis yang kering, dia tidak memberi apa-apa kesan kepada air tu. Air tu masih lagi kekal suci. Okay. Jadi tu hadis-hadis yang kita sentuh tadilah. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah hari Selasa depan, minggu depan, kita akan sambung balik hadis yang ke-6,
masih lagi pada bab berkaitan dengan air ni. Dan saya sebut sikit sini, saya mengalu-ngalukanlah pada mana-mana yang nak tanya soalan. Lepas pada ni lah, malam ni kita belum lagi. Lepas pada ni yang nak tanya soalan, sama ada lepas kuliah ke, saya akan beri masa lah sikit. Sebab kitab perbahasan fiqh ni, dia kadang-kadang kalau dengar dia boleh faham, tapi bila mana berlaku keadaan tu kadang-kadang kita tak berapa nak boleh aplikasi sangat. Kena tanya juga. Okay. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya bermula minggu depan. Di akhir kuliah setakat 5 minit. Kalau nak tanya pun boleh. Okey. Saya okey je. Kalau ada. Pada kiraan yang mungkin untuk 2 kolah tu berapa liter? Okey, 2 kolah tu 600 liter ke atas. 600 liter ke atas. Lebih kurang 15 kim minyak tanah. 15 kim minyak tanah lebih kurang dalam 220 liter lah. Maknanya kalau di rumah kita, biasanya kalau ada kolam dia tak akan sampai 600 liter. Tak akan sampai. Ingat 200 lebih macam tu. So maknanya kadang kita lihat dalam kolam. Okey. Kalau dalam kolah tu tidak ada apa-apa yang jatuh, yang kata penjelas najis dalam tu, maka air tu okey, tak ada masalah. Kita boleh nak ambil wuduk daripada kolah dalam rumah kita. Okey. Yang kita sebut tadi ialah sekiranya air tu kalau dia kurang 2 kolah, dia berubah 3 tu. Dia berubah 3 bau, rasa dan juga warna. Okey. Maka kita digalakkan tak gunalah air tu. Tak guna air tu. Tapi kalau air tu jernih elok, kita pun tutup lagi atas dia. Okay. Dan tidak ada apa-apa, tak ada masalah untuk kita guna air tu. Air yang bertakung. Jadi memang dalam rumah tak akan sampai pun 600 liter tu. 600 liter tu saya ambil pendapat yang paling tinggi lah, paling banyak. Walaupun memang tak dinafikan ada yang berpendapat 300 liter pun ada 2 kolah tu. Maknanya setakat kita punya kat rumah kita tu lah. Okay. Cuma saya nak sebut yang lebih selamat, yang lebih rasa macam lega sikit bila kita dengar tu. Okay. Jadi itu jawapan dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Anda kata ada najis yang jatuh. Sedangkan waktu tu ayat tak cukup 2 kolah. Buka ayat tu bagi lebih boleh? Buka ayat bagi lebih dalam keadaan najis tu dah ada sebelum air tu. Okey. Tak aci lah istilah dia, tak aci. Okey, tak aci. Okey, melainkan air tu dah tinggi dah, tapi dah ada, tu kira okey lagi lah. Yang tu kira okey. Tapi kalau air tu separuh, kiranya tak berapa elok kita nak guna lah. Tak berapa elok kita nak guna. Elakkanlah kita guna yang mengalir lah. Kita guna daripada kepala paip rumah kita. Okay. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kalau macam mana? Kolam renang. Sifat dia bila orang ramai mandi dia warna dia akan berubah. Tapi apabila dah di flooring dia akan benih macam biasa balik. Tapi dia lebih lah. Kita boleh ambil wuduk. Boleh ambil wuduk daripada tu. Boleh ambil wuduk. Okay. Macam mana? Bendang dalam kolam tu. Dia swimming tu ni malas nak yang kecil dalam tu. Kalau dia lebih 2 kolah, dia macam ni. Kalau kolam renang, dia ada 2 jenis kolam renang. Kolam renang yang memang ada saliran yang boleh mengalir bawah tu kira okey. Okey. Tapi kalau kolam renang yang tertutup, kalau orang kencing dalam tu, walaupun lebih pada 2 kolah, lama-lama, sebab tu saya kata najis yang jenis cecair ni tak berapa nak valid sangat nak padu dengan hadis ni. Sebab air kencing ni dia something yang mengalir dan dia boleh bergerak dekat air yang lain. Okey. Perbahasan dalam hadis ni dia lebih kepada najis yang kering, najis binatang yang kering. Macam najis unta ke, tai lembu ke yang dah kering, kalau jatuh dalam tu dia situ je. Okey. Tapi kalau air kencing tambah pula kolam tu dia tak mengalir. Hatta yang mengalir pun sebenarnya elakkan guna air dalam tu. Sebab dia jenis cecair, dia jenis najis yang air, bersifat air. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.